أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 16. Muka surat 16. Baris yang ke-16 daripada bawah. Baris yang ke-16 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian ketahui olehmu pula bahawasa mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dengan kalimah la ilaha illallah itu, manakala disebutkan atau disuratkan, lidah sebut la ilaha illallah ataupun tulis la ilaha illallah, ditakdirkan kemudian daripada sebut ataupun surat tulis, takdir akan Muhammadur Rasulullah. Dan jika tiada ditakdirkan demikian itu, tiada ditakdirkan akan Muhammadur Rasulullah, kemudian daripada disuratkan akan la ilaha illallah, ataupun kemudian daripada disebut akan la ilaha illallah, nescaya bersekutu tauhid kita, tauhid ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tauhid umpama Yahudi, seperti telah menyebut akan dia oleh setengah mereka itu, setengah ulama. Kemudian ketahui olehmu pula bahawasa mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dengan kalimah la ilaha illallah itu, kalimah la ilaha illallah dipanggil kalimatut tauhid. Maka kalau disebutkan, lidah sebut la ilaha illallah, atau disuratkan ataupun tulis akan kalimah la ilaha illallah, manakala disebut ataupun disurat akan kalimah la ilaha illallah, ditakdirkan, kena takdir. Manakala disebut akan kalimah la ilaha illallah, atau disuratkan atau dituliskan akan la ilaha illallah, manakala disebut atau disurat, takdirkan kemudian daripadanya, ditakdirkan kemudian daripadanya, kemudian daripada disebutkan atau disuratkan akan kalimah la ilaha illallah akan Muhammadur Rasulullah. Ini pada masalah yang mana hanya disunatkan kata la ilaha illallah, yang tidak disunatkan tambah dengan
Muhammadur Rasulullah. Kalau kita kata la ilaha illallah kemudian sambung dengan Muhammadur Rasulullah, tak payah takdir dah lah. Ada ni? Apa dia takdir? Takdir. Bukan qada ni, takdir ni. Kita takdir kok, takdir Tuhan. Tu rukun tenang tu. Mana apa ni? Makna kita mulut kata la ilaha saja, tak tambah Muhammad Rasulullah. Mana kita kena takdirkan. Mana kena ingat dalam hati kita akan Muhammadur Rasulullah. Kita tulis la ilaha illallah berarti setakat tu je. Kena takdirkan Muhammad Rasulullah ada situ. Cuma dak tulis je. Ada. Itu takdir. Pada masalah yang memang kita hanya disunatkan kata la ilaha illallah. Ataupun kita tahlil, memang kita tahlil dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kena takdirkan akan Muhammadur Rasulullah. Tak ada sebut. Kalau sebut dengan Muhammadur Rasulullah, lambat boleh makan. Suka pula dah. Lah. Bau sedap-sedap dapur. Bau sedap-sedap. Ni sedap malam ni. Lepas tu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nak cukup 100. Badan ni. Jadi kalau mulut hanya kata la ilaha illallah, hati jangan lupa akan Muhammadur Rasulullah tu. Kalau tak sepanjang la ilaha illallah sudah apa, tapi mana ada kita takdirkan akan Muhammadur Rasulullah. Last kalinya akhir tu. Di last kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan di hujung tu kan. Tok Syekh tahlil tu kan di hujung dia stop dengan la ilaha illallah. Apa perasaan dah? Habis dah tu. Berarti pun tambah Muhammadur Rasulullah. Itu dah takdir dah tu. Itu memang tambah betul-betul. Hak kata la ilaha saja ni kena takdirkan akan Muhammadur Rasulullah. Terutama yang memang tidak disunatkan tambah Muhammadur Rasulullah. Hak saya sebut melepasnya, hak lepas daripada azan dan iqamah. Sama ada tukbillah ke, sama ada yang tukang jawab ke, sama saja. Orang yang azan, Bilal. Orang yang iqamah, orang yang mendengar azan dan iqamah yang menjawab tu, sama-sama di hujungnya hanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Memang tidak disunatkan tambah Muhammadur Rasulullah. Termasuk tu bila, termasuk orang yang iqamah. Kita yang menjawab ni, Nabi suruh jawab mana? Faqulu mislama yaqulul muazzin. Kata alimu akan seumpama yang dikatakan oleh Tok Bilal. Tok Bilal kata apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tok Bilal pun kata la ilaha illallah. Kita pun jawab dengan la ilaha illallah. Tok Bilal tak kata Muhammadur Rasulullah, maka kita pun tak sunatlah kata Muhammad Rasulullah. Hak ni kena takdirkan akan Muhammadur Rasulullah. Yang disunatkan hak Nabi suruh lepas azan iqamah adalah selawat atas aku. Nabi kata summa sallu alayya, kemudian selawat oleh kamu atas aku. Selawat atas Nabi, bukan kata Muhammadur Rasulullah. Lepas selawat tu Nabi suruh kita minta wasilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'atta. Kita diminta oleh Nabi doakan wasilah kepada Nabi. Tapi lepas daripada azan, Nabi suruh kita selawat. Kita
kita pun jawab la ilaha illallah, kita pun selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sudah, kita pun angkat tangan, kita berdoa Muhammadur Rasul. Tok sunat kata, kena takdirkan, kena ingat di hati akan Muhammadur Rasulullah. Bukan kata di mulut. Kalau mulut kata Muhammadur Rasulullah tak ada takdir dah. Tapi lepas azan tidak disunatkan tambah Muhammadur Rasulullah. Yang disunatkan adalah selawat. Kalau saya sebut lepas macam dia Aikim tu. Tapi dia Aikim selawat dia panjang. Kan dia Aikim kan bila ada azan, lepas habis azan tu dia ada selawat barulah Allahumma rabba hazi da'wati tamat salatil qa'imah. Dia ada doa. Ada doa azan dalam dia Aikim. Tapi cuba perhati molek. Sebelum doa azan tu dia selawat. Tapi selawat tu panjang. Kita pendek dah apa dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sudah. Dia pun angkat tangan, kita berdoa. Ataupun sekurang-kurangnya kita selawat atas Nabi saja. Allahumma salli ala Muhammad, kita pun angkat tangan, kita berdoa. Ataupun Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, kita pun angkat tangan, kita berdoa. Doa lepas azan, doa lepas iqamah. Tidak disunatkan tambah dengan Muhammadur Rasulullah. Kena takdirkan. Kena takdirkan. Tidak mulut tidak sebut, tapi kena takdirkan Muhammadur Rasulullah. Faham tak ni? Itu hak lepas azan, lepas iqamah. Ini di antara amalan yang kita kurang mengetahui. Kurang mengetahui orang kita. Mana hak dia Aikim, dia kan dia Aikim kan tiap-tiap masuk waktu kan ada azan belaka kan. Tapi kita tak perasan apa benda lepas azan tapi dia panjang lah hak dianya. Kita tak apalah dak panjang gitu pun. Kita tak perasan. Lepas tu dalam fiqh Islam Adillah tu ada negara wallahu alam lah disebut di dalam tu Tuk Bilal lepas daripada la ilaha illallah, Tuk Bilal akan selawat melalui mikrofon tu, dia selawat. Dia selawat dahulu. Atau nak fiqh Islam Adillah mengatakan itu bid'ah yang hasanah, bid'ah yang elok. Dia selawat dahulu baru dia pun berdoa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah tu. Dia selawat dahulu. Yang kitanya hak saya biasa perasan kadang-kadang Tok Bila di speaker luar tu kan bunyi Muhammadur Rasulullah secara perlahan bunyi Muhammadur Rasulullah. Selawat tak ada. Pak Nabi suruhnya summa sallu alayya, selawat atas aku. Tak selawat kita tambah Muhammadur Rasulullah, yang tak sunat tambah. Selawat dulu, bila barulah angkat tangan kita berdoa. Sama ada lepas azan ataupun lepas iqamah, terutama lepas azan. Sebab doa lepas iqamah ni ulama berbeza pandangan, sunat ataupun tidak doa selepas iqamah. Itu ulama berbeza pandangan. Adapun doa selepas azan itu tidak ada khilaf di kalangan ulama. Disunatkan kita berdoa lepas iqamah, itu ada khilaf ulama. Sebab tu ada setengah-setengah tu imam ni dia tidak berdoa lepas iqamah. Kita baru habis doa dia takbir ihram dah. Allah cepat, dia tak berdoa. Dia tak berdoa. Kita berdoa dulu, jadi lambat sikitlah. Kita doa baru sudah je Allahu Akbar, kita takbir ihram dah tu imam. Dia tak berdoa. Orang muda-muda sekarang memanglah ulama berbeza pandangan. Doa lepas azan ni sunat tak baca doa yang sama lepas iqamah. Tapi tempat kita ni beramal dengan baca doa kedua-dua. Bila dia tidak berdoa, yang makmum berdoa jadi canggung lah. Jadi tak serupa, jadi cepat-cepat dia takbir. Kita belum lagi nak siap-siap nak takbir ni. Akhirnya takbir imam dengan takbir makmum ni ada renggang. Rugilah makmum. Sebab kita antara takbir imam dengan takbir makmum kita tak mau renggang. Imam Allahu Akbar saja, kita Allah lalu dah, tak mau renggang. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, tu imam Allah, mampu Allah lalu dah, bukan serentak. Imam dia Allah,
Mana akbar pun belum, makmum dah Allah dah. Itu mazhab Hanafi. Disunat seumpama itu. Kita tak boleh buat gitu. Kita kalau buat gitu tak sah sembahyang. Kita tak sah sembahyang. Sebab kita nak takbir, syaratnya selepas imam selesai takbir. Ada ni. Yang disyarat berjemaah kan? Syarat berjemaah, makmum terkemudian daripada imam. Jangan serentak. Manakah yang makmum wajib terkemudian daripada imam? Takbiratul ihram. Wajib. Kena tu imam bar, barulah makmum pun Allahu Akbar. Itu hak wajib. Kemudian hak lain tu sunat lah. Takbir intiqalat. Kita nak berpindah pada rakaat. Imam Allahu Akbar. Barulah kita pun Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Barulah kita pun sami Allahu liman hamidah. Imam iktidal ni. Ingat ni. Iktidal nak pindah jauh ni. Nak pindah pada sujud yang pertama ni. Jauh. Makmum sabarlah. Imam pun Allahu Akbar. Sampai dah hilata bar tu imam ni. Makmum pun bagulah Allahu Akbar. Tu baru comel. Tu sunat. Tu sunat. Ni amalan ni kurang diamalkan juga. Ada satu surau di Pulau Musang, dia amal ni hak sunat. Dia amal sunat, dia ada surau Pulau Musang. Kalau orang pergi tempat tu tak beringat, malu lah. Malu. Pada malu. Jadi tu imam sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Saya ni tidak belaka dah. Dia mampu Allah. Kalau orang tak biasa, dia pun turun. Dia seorang je turun. Faham tak? Kalau masa tidak atau tak penampak, sujud berpindah pada duduk, orang tak penampak kalau cepat pun. Pada sujud yang kedua pun orang tak penampak kalau cepat pun makmum. Sujud yang kedua, bangkit pada rakaat yang kedua. Dia cepat bangkit makmum ni. Orang tak nampak sebab orang duduk latar belaka. Tapi kalau orang tidak ni, dia mampu Allah, dia pun bergerak. Nampak nampak tu. Mana tu. Sudah salam tu aku tengok. Orang nak mari sini. Dah, dia turun dah. Tak ada kena ustaz, malu saya ustaz. Saya turun seorang, batiman apalagi pak sujud dia turun dah. Nak undur balik tak pernah sabar. Tak akan undur. Orang dah turun betul semula tak pernah sabar. Dia kalau tak jaga situ malu. Ada ni. Sebab situ memang dia amat sungguh. Selagi imam belum bar sampai kepada rukun yang dipindah, makmum tidak akan berpindah rukun. Makmum tidak akan Allahu Akbar. Jadi apabila iktidal ni kan berdiri belaka kan. Imam pun Allah, dia pun turun. Turun seorang. Nampak tak dia seorang tu? Nampaklah dia seorang. Orang lain dia iktidal comel. Orang siapa ni? Saya kena. Dia kata malu dia kata. Tak tahu. Situ memang dia amat. Dia jaga sungguh. Hak wajib betul-betul kena selepas bar takbiratul ihram. Melainkan kalau kita orang yang uzur, jangan buat gitu. Kita ni lambat, nak sampai lutut latak, imam berpindah rukun saja, terus berpindah rukun. Jangan serentak, tapi jangan tunggu sampai imam sujud. Sebab kita jenis lambat. Lutut sakit, pergerakan perlahan. Orang tua kan, dia nak kena turun perlahan-perlahan. Itu jangan tunggu sampai imam sujud. Imam berpindah, bergerak je, jangan serentak. Imam bergerak je nak berpindah dari iktidal pada sujud yang pertama, makmum yang uzur ni dia akan segera. Itu lain. Dia kena segera berpindah. Sebab kalau nak buat macam orang lain buat segar, dia akan jadi ketinggalan dengan imam. Ni kalau orang hak tak apa-apa laju lah. Orang hak perlahan-perlahan pergerakan dalam sembahyang tu. Jadi hak wajib kena tunggu imam bar baru Allahu Akbar berihram. Tapi kalau lah imam tu kita baru duduk nak baca doa selepas iqamah, lepas qomat tu baru nak sudah dia pun Allahu Akbar. Lambat kita disenggang, rugi kita. Rugi. Dia kalau lah itu memang khilaf ulama doa selepas iqamah tu. Berdoa lah. Siap sama-sama berdoa, sebelum berdoa sama-sama berselawat, kemudian berdoa. Kemudian tu imam pun betul sah. Kan jadi comel tu kan. Okey, duduk molek. Tu imam pun takbir ihram, makmum pun takbiratul ihram serta merta. Mana bar
Tu imam tu dengan Allah wa akbar makmum akan jadi tak cerah. Tak comel sekali. Ni tu imam Allah dia duduk gelisah lagi. Duduk gelisah. Baru nak usolli. Usolli awal-awal. Tu imam Allahu akbar. Barulah dia pun. Usolli fardu. Daya tak apa. Lambat lagi tu imam. Dah rugi. Tengok mazhab Hanafi sampai ke tu imam Allah tu makmum Allah dah. Tu mazhab Hanafi kita tak lihat begitu. Kita nak imam bar kita pun Allah segera. Tapi tu imam jangan segera takbiratul ihram. Kita duk berdoa ni kan, sama-sama berdoa lah. Siap. Okey, betul sah. Tu imam perhati sah dulu okey, molek. Tu imam pun duk betul molek. Dia pun Allahu akbar, makmum pun Allahu akbar segera. Dia gini. Dia semai berjemaah ni dia ada kaitan. Mana kalau tu imam kalau makmum tu boleh buat comel belaka, pada ni kelebihan solat berjemaah ni. Comel belaka ni bukan hanya hak buat tu saja boleh pahala. Tu imam pun pahala, ada jemaah lain pun boleh melengkapi. Itu kelebihan berjemaah. Ada ni. Tu imam dia kena tu imam yang paling layak lah. Sebab dia mengepalai. Sebab kelebihan tu imam ni sendiri akan mempengaruhi kelebihan solat berjemaah tu. Pahala 27, boleh pahala 7 belaka. Nak bilangan 27 tu. Tapi dia punya apa ni? Dia punya kualiti dia. Kuantiti bilangan 27. Kualiti takkan sama. Kalau tu imam yang qari, yang faqih, yang wara', mana dia ada kelebihan dia. Maka kelebihan tu imam ni akan mempengaruhi fadilah solat berjemaah kepada semua makmum. Kemudian makmum pula boleh dapat sempurna belaka. Boleh dapat takbiratul ihram bersama dengan imam. Bukan makmum saja dapat pahala takbiratul bersama imam. Tu imam pun akan dapat kelebihan, makmum yang lain pun akan dapat kelebihan. Ada ni. Ni solat berjemaah. Sebab tu misal contohlah, kalau solat berjemaah, dia kadang-kadang solat berjemaah ni dia ada ahli jemaah. Kalau kampung-kampung lah. Kalau kampung-kampung ni dia ada ahli jemaah 10 orang, 20 orang, 30 orang. Hak tetap, dia panggil hak regular. Ada ni. Hak tetap tu. Mana kita ahli kuasa ni kena tengok. Hak tetap hak ada ni. Kalau subuh contohnya, kita kalau boleh nak jadi hak tetap ni, boleh takbir bersama imam belaka. Kita nak masa lama mana lepas daripada azan subuh dengan iqamah subuh. Biar sama-sama hak ada 10 orang, 20 orang, 30 orang tu dapat takbir atau ihram bersama imam. Sebab apa? Sebab bukan dia yang akan dapat kelebihan takbir atau ihram bersama imam sahaja. Semua ahli jemaah termasuk imam akan dapat kelebihan. Ada ni. Kita cerita ni hak normal lah. Kalau hak was-was masuk bilik air lambat, tu kita tak ambil kira tu, kita ambil hak normal. Sebab kita paling tu imam beri salam ni ada sentiasa hak tambah rakaat contohnya. Hak tambah rakaat tu ahli tetap tu, bukan orang itu pas sembahyang. Kita kena fikir baliklah ahli tahu kuasa pula. Kecepat sangat iqamah ni. 10 minit mana sempat. Zuhur asar boleh letak 10 minit. Maghrib isyak boleh letak 10 minit. Subuh letaklah 15 ke 20 minit ke. Melainkan kalau tempat tu ada kuliah subuh, dia nak petik kuliah pula, tu cerita lain. Mana biar hak tetap kita ni masa iqamah ada situ dah. Mana ni? Sebab apa? Sebab kesempurnaan ahli jemaah ni dia akan memberi kelebihan pada keseluruhan ahli jemaah. Hak pahala 27 tu makmum seorang pun pahala 27. Semayang seorang ni siapa dekat nak timang nak habis rakaat dah baru dia masuk 27 juga. Dah lah makmum tu seorang. Lepas tu seorang rakaat pun tak dapat 27 juga. 27 tu bilangan, tapi dia punya kualiti takkan sama. Waktu dia kena tengoklah macam mana nak jadi sama-sama dapat kelebihan
rakaat pertama dengan imam, terutama sekali takbir ihram bersama imam, sebab dia akan dapat kelebihan pada keseluruhan ahli Jumaah, termasuk tu imam. Jangan kata pada muka biar dia seorang lambat, pada muka biar dia seorang lambat. Jangan duduk pada muka gitu. Kita pun akan jadi pada muka. Ke tak padang lagi muka? Tak padang muka lebih. Nak kena kiki sikit muka tak padang. Padanglah muka tu. Tak padang muka. Jadi kalau tertib molek lepas iqamah baca doa, lepas iqamah selawat, kalau baca doa, berarti imam pun betul sah tu baca comel. Macam sebut tadilah dia memang betul lah doa selepas iqamah tu sama tak dengan doa selepas azan. Ulama berbeza pandangan di situlah. Ada kata sunat berdoa lepas iqamah, doa yang sama dengan doa selepas azan, dan ada setengah ulama kata tidak disunatkan berdoa selepas iqamah. Cuma nak ceritanya lepas dah azan iqamah tidak disunatkan tambah Muhammadur Rasulullah, tapi kena takdirkan, kena ingat di hati akan Muhammad Rasulullah. Cuma lepas azan, lepas iqamah jawab la ilaha illallah, kemudian selawat sekali, mula-mula angkat tangan berdoa. Itu yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara laginya yang memang tidak disunatkan tambah Muhammadur Rasulullah adalah selepas dari adalah pada masa talqin. Pada masa kita talqin, kita hanya disunatkan aja la ilaha illallah, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajar oleh kamu akan orang yang hendak mati dengan la ilaha illallah. Ini hadis sahih Muslim. Ajar la ilaha illallah tidak disunatkan. Tiada disunatkan tambah Muhammadur Rasulullah. Tidak disunatkan tambah Muhammadur Rasulullah. Maka ini pun samalah, kena takdirkan akan Muhammadur Rasulullah. Kalaulah kita kata tersambung la ilaha illallah, kemudian tersambung dengan Muhammadur Rasulullah, maka disunatkan ulang kembali akan la ilaha illallah. Ini bukan kata ditambah Muhammadur Rasulullah, dia capur dengan asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu drama. Tu drama tu. Kan pelakon tu kan tak mati pun lagi kan. Drama lah tu nya. Dia yang wajib kita ajar dengan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang wajib kita ajar nak mati seumpama ni orang kafir yang kita harap Islam dia. Orang kafir yang kita harap Islam dia. Orang kafir tu kawan kita. Dia lama dah punya azam, punya minat nak masuk Islam. Cuma dia macam lah, dia macam teragak-agak lagi. Tapi dia sudah banyak bertanya, banyak membaca, dia sudah minat pada agama Islam. Tapi adalah perkara-perkara yang menyebabkan dia jadi teragak-agak tu. Dia fikir keluarga dia ke macam mana ke. Tapi dia memang nak pada Islam tau. Kalau yang seumpama ni tiba-tiba dia nazak, wajib kita ajar dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang kafir yang kita harapkan keislaman dia sebab dia memang nak dah kepada Islam. Cuma dia tangguh. Kita tidak mendesak lah. Sebab dia nak tapi dia nanti. Tiba-tiba sampai masa dia nak mati, maka wajib kita ajar dengan asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.